Alhamdulillah, saya bersyukurlah dengan adanya work from home ni. Saya dapat meeting secara online, dapat berkomunikasi dengan rakan sekerja, lebih-lebih lagi klien. Lebih mudah dan pantas. Assalamualaikum, aku Hafiz. Kalau nak cerita pengalaman kerja dekat rumah sepanjang PKP ni, dia satu pengalaman yang menarik sebab benda baru. Yang satu benda yang aku perasan yang paling penting adalah cara untuk kita motivatekan diri kita untuk kerja macam biasa. Sebab operation kena jalan macam biasa tapi kau kat rumah. Sebab kalau kau pergi office, senang nak cari motivation tu sebab kawan-kawan kau semua buat kerja, memang suasana orang buat kerja. So bila kau dekat rumah, motivation tu memang datang daripada diri kau sendiri. Dan juga dia boleh datang dari segi deadline kerja. Satu pengalaman yang menarik lah untuk aku. Dia buat kau kenal diri kau dengan lebih mendalam. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kepada mereka yang telah pun berkongsi pengalaman bekerja daripada rumah, working from home, WFH ketika PKP bersama Agnisio. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali sahaja sebentar saja lagi. Ini adalah episod keempat, The Weekly Next Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke episod keempat The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Agnisio. Kepada semua yang sedang menonton, saya ucapkan terima kasih atas sokongan anda yang berterusan kepada Agnisio. Untuk memohon kerja, anda boleh saja ke laman web kami di Agnisio ataupun memuat turun aplikasi Agnisio di Google Play Store. Okey, pejam celik, kita hanya ada lebih kurang seminggu lebih saja lagi sebelum kita beraya. Dan kepada semua yang berada di rumah, saya doakan semuanya sihat-sihat saja dan kita terus menjaga kesihatan diri dan kebersihan diri untuk kita terus mengekang penularan wabak COVID-19. Kita dah pun bersiaran untuk minggu keempat pada minggu ini. Kalau saya boleh imbas semula, kita telah pun berbincang 3 tajuk dalam 3 minggu yang lepas. Dah macam satu silibus online career coaching pula. Minggu pertama kita bincang tentang kesan COVID-19 kepada pasaran kerja. Minggu kedua pula kita bincang tentang persediaan untuk menghadiri temuduga kerja. Minggu ketiga pula saya telah pun memberikan sedikit perbincangan dan gambaran berkenaan dengan temuduga kerja di masa depan, iaitu temuduga secara video dan tips-tips persediaan temuduga video kerja secara video. Dan minggu ini kita akan bincang satu lagi tajuk yang sangat penting, yang sangat mustahak kepada pencari kerja di luar sana. Jadi kepada yang sedang menonton, teruskan share video ini. Saya akan kembali sekejap saja lagi. Tajuk kita hari ini adalah menghasilkan profil profesional secara online. Secara kebiasaannya, cara kita memohon kerja adalah kita akan menghantar permohonan kepada syarikat yang mengiklankan pekerjaan tersebut. Caranya kita akan hantar terus melalui laman web syarikat ataupun kita email kepada HR syarikat tersebut. Ini secara kebiasaannya. Tetapi perubahan dari segi amalan itu telah pun berlaku kerana kita sebenarnya boleh menghasilkan satu profil profesional secara online yang lebih bersifat dinamik, yang lebih informatif, yang lebih menarik sebenarnya berbanding dengan sehelai CV yang anda ada. Penciptaan profil profesional online anda ini telah pun berlaku di pelbagai laman-laman pencarian kerja ataupun job portal di luar sana, dan saya akan kongsikan kenapa menghasilkan your professional online profile is very important for your job. Stay tuned. Kita kena faham satu perkara bahawa dalam dunia kerjaya hari ini, it is very competitive. So, memandangkan persaingan itu ada, you must learn how to stand out and be visible. And the way to stand out and be visible adalah dengan mencipta profil online profesional anda. Kena faham satu perkara, profil online ini bersifat sangat dinamik kerana anda boleh mengemas-kini tentang maklumat terbaru berkenaan kerjaya anda. Saya bagi contoh, katakanlah anda telah lulus satu professional paper. For example, you just passed SCCE paper. You want to update this information on your online profile. Ataupun anda telah pun memulakan pekerjaan baru, anda ingin mengemas-kini tentang pekerjaan lepas dari segi pencapaian, dari segi achievement dan sebagainya.
ataupun juga anda ingin memuat naik CV terbaru yang telah pun disemak. Jadi penggunaan online profile or to create an online profile for your career is very important because it's simply dynamic dan membantu anda untuk sangat mudah mengemaskini tentang maklumat kejayaan anda dari masa ke semasa. Ada beberapa cara untuk anda set up your online career profile. Pertama, anda boleh saja menggunakan mana-mana laman pencarian kerja di luar sana untuk anda set up your online profile. Dekat Malaysia dan di luar negara dah banyak job portal yang basically menggunakan konsep ini. You have to set up your profile first before you can start applying for certain jobs. Di Agnisio, your profile is your digital CV. Dengan melengkapkan maklumat berkenaan data belakang pendidikan, pengalaman kerja, mengambil ujian personality dan melengkapkan video interview di Agnisio, profile ini akan menjadi your own digital CV dan ini akan membantu untuk meningkatkan visibility anda. Jadi ada banyak cara untuk mencipta online profile dan satunya adalah dengan menggunakan laman-laman pencarian kerja di luar sana dan Agnisio juga menggunakan konsep ini. Cara yang kedua pula adalah kalau anda ada masa, anda boleh saja hasilkan your own professional website. Yang bestnya buat website sendiri ini adalah anda boleh customize the website according to your taste. Macam mana anda ingin letakkan placement about your previous work experience, your portfolio, your project dan lain-lain. Saya bagi contoh, katakanlah anda bekerja dalam satu industri media ataupun TV, anda boleh menggunakan website ini untuk memaparkan your previous project or work. Dan by being online, basically anda meningkatkan peluang anda untuk dicari oleh bakal majikan ataupun headhunter ataupun recruiter, especially if you are working in a very niche area. So for example, if there are those daripada media industry looking for certain talent with certain experience, penghasilan laman web ini akan menjadi satu kelebihan kepada anda kerana majikan ataupun recruiter akan terus mencari individu-individu yang memenuhi kriteria mereka. So start your professional website now if you have time and it will be completely an added value to your own profile and career. Tadi saya dah kongsikan macam mana untuk set up your online profile. Sekarang saya nak kongsikan pula tips-tips untuk melengkapkan your online profile. Nombor satu adalah pastikan anda isi setiap maklumat yang diperlukan tentang anda. It's very important for you to include every information about yourself. Jangan skip bahagian-bahagian penting. Apakah maksud maklumat itu? Maklumat adalah tentang your telephone number, your email address, your education background, your work experience. Pada setiap online profile, terutamanya yang digunakan oleh platform pekerjaan di luar sana, there's already a required section for you to complete. Jadi pastikan anda lengkapkan maklumat ini. My advice to all of you, best not to skip any part at all. The reason why I say that because you must understand one thing, employer always want more information. Mereka sentiasa mahukan informasi dan maklumat baru. So it's best to provide them with more information. Dan cara untuk memberikan maklumat yang banyak ini dan menyeluruh adalah dengan pastikan anda melengkapkan setiap bahagian yang perlu diisi. Okay, never skip any section, just complete it. It won't take so much of your time. Paling lama pun mungkin 15 to 20 minutes. But after all, this is about your career. So it's alright to spend some time. Tips yang kedua pula adalah anda mesti lengkapkan ataupun masukkan kemahiran bekerja yang relevan dengan pekerjaan ataupun kelulusan anda. You must understand one thing, pekerjaan yang ada di luar sana memerlukan kemahiran yang berbeza, yang istimewa dan unik kepada pekerjaan tersebut. Katakanlah anda daripada latar belakang accounting and finance, the skills that you must master at the very least accounting, budgeting, financial reporting dan lain-lain. Jadi di bahagian skills ini pastikan anda meletakkan maklumat tentang kemahiran yang ada pada anda. Because that's very important kerana psychologically ataupun secara mudahnya bila majikan meletakkan iklan pekerjaan di mana-mana portal pekerjaan, mereka telah pun meletakkan requirement ataupun perkara-perkara yang mereka ingin tengok daripada calon tersebut. Dan caranya adalah mereka akan letakkan ataupun senaraikan you must master ataupun you must have experience in terms of this area, skills ini dan sebagainya. So my advice kepada anda adalah
it's alright to put more when it comes to the skill set yang berkaitan dengan pekerjaan anda. So the more you put the better, kerana ini menunjukkan anda sememangnya berpengalaman, tahu buat kerja dan nampak sangat profesional dan matang. Terutamanya contoh-contoh pekerjaan yang memerlukan skills yang agak niche. Jadi kalau ada bahagian berkenaan skill set that you have to fill up, that you have to complete, please spend some time and include all the necessary skills related to the job. Tips yang ketiga untuk melengkapkan your online profile is to put a success story in your profile. We love success stories, kita suka cerita-cerita kejayaan, cerita-cerita pencapaian dan sebagainya. Dan macam yang saya sebut tadi, this online profile is supposed to sell you, is supposed to make you visible. So to make you visible, you must tell a story. Dan tentunya dalam bahagian melengkapkan online profile ini akan ada beberapa section di mana anda perlu menceritakan sedikit tentang your previous achievement. Jadi katakanlah anda pernah bekerja di suatu tempat yang berbeza sebelum ini, you can just include some information. For example, I was in a sales team and my team managed to achieve certain target, blah blah blah. That was the first time we managed to blah blah blah. So always put a success story in your profile. We love stories yang best dan ini adalah cara untuk anda menaikkan lagi peluang anda untuk diambil bekerja. So don't skip this part. Always find something good about or the strength about your previous work experience. So include this in your profile as well. Okay? Tips yang keempat pula adalah pastikan anda melengkapkan ujian personality ataupun video interview. Portal pekerjaan yang ada di luar sana hari ini telah pun menambah beberapa pencirian baru untuk mengambil calon-calon yang berkualiti di dalam portal mereka. Kes yang sama juga dengan Enisio, kami membenarkan pencari kerja untuk melengkapkan ujian personality dan juga video temuduga. Dalam kes Enisio, melengkapkan ujian personality dan video akan meningkatkan skor anda untuk diambil bekerja. Jadi, sekiranya anda diperlukan untuk melengkapkan bahagian-bahagian khas ini, make sure you complete it. And in the case of Enisio, you can increase your score by completing the personality test dan juga video interview. So do not skip this part as well. Saya telah pun share sebentar tadi apakah itu yang dimasukkan dengan online profile. Saya dah share tips-tips untuk melengkapkan online profile. Saya dah terang juga macam mana nak menghasilkan online profile. Jadi pada peringkat akhir video ini saya akan buat sedikit demo bagaimana nak melengkapkan your online profile. Okey? Saya akan tunjukkan contoh bagaimana anda boleh melengkapkan your online profile bersama Enisio. Contoh mana lagi kan? Contoh Enisio lah. Pertama, anda boleh saja pergi ke laman web Enisio. You can just type enisio.jobs ataupun memuat turun aplikasi Enisio di Google Play Store. Itu langkah yang pertama. Kemudian anda boleh isi maklumat yang berkaitan, klik create account dan anda boleh pergi ke email anda untuk verify your email address. Bila anda dah login into the Enisio profile, anda perlu juga memuat naik the photo of yours. Jadi make sure anda muat naik gambar anda yang presentable, yang paling cantik, yang paling handsome, yang paling kemas, because the first impression always matter. So always pick your best photo to be uploaded on your Enisio profile. Anda kemudiannya akan sampai ke page melengkapkan maklumat peribadi anda. Jadi boleh masukkan maklumat yang berkaitan tentang your nombor telefon, your address and other relevant information. Jadi kita sambung dengan personal details. Complete this section as well. Kemudian anda akan dibawa ke page education background. Jadi di bahagian ini lengkapkanlah maklumat terkini berkenaan latar belakang pendidikan anda, universiti mana anda belajar, dalam degree apa, your CGPA dan maklumat-maklumat lain. Dah habis bahagian education, anda akan dibawa ke page seterusnya iaitu melengkapkan maklumat tentang your working experience, pengalaman kerja yang lalu. Jadi sama saja konsepnya. Please include your recent information about your previous job. Pastikan anda melengkapkan maklumat-maklumat yang berkaitan dan saya ingin berikan sedikit penekanan bahagian skill set seperti yang saya terang pada awal tadi. Make sure you include all the relevant skill sets that are related to your background. It's always important to include the skills that are important supaya lebih mudah untuk diterima bekerja dan majikan lebih yakin dengan kemampuan anda. Kalau anda adalah fresh graduate, jangan risau. Kalau anda tidak boleh mengisi bahagian working experience,
you can just skip this part and move on to the next process. Isi maklumat diri pun dah selesai, pendidikan pun dah settle, latar belakang tentang kerja pun dah lengkap. Now come to another part of NSU, which is the personality test. Anda boleh mengambil ujian personality ini, dan penting untuk mengambil ujian personality ini untuk mengetahui dan memahami kekuatan personality anda masing-masing. Sangat simple, bila anda tekan saja mula, NSU akan prompt certain questions on the screen dan akan anda hanya perlu jawab soalan itu yes or no, yes or no, yes or no. Dan pada pengakhir test tersebut, anda akan generate score and you will know how much you score as an action taker, as an analyzer, as a visionary, as a naturalist. Jadi penting untuk kita tahu kekuatan personality kita untuk membantu kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan kita. Lepas dah lengkapkan ujian personality, anda juga perlu melengkapkan video interview with Next. Melengkapkan video interview ini sangat penting atas dua sebab. Nombor satu, dia meningkatkan skor anda untuk diambil bekerja. Nombor dua, meningkatkan juga the interest of the employer about you. Sangat mudah kerana bila employer berpeluang melihat dahulu video temuduga anda, majikan dapat mengenali anda dengan lebih baik, dan ini memberikan satu keselesaan ataupun keyakinan kepada mereka untuk mengambil anda bekerja. Video interview bersama Next ini sangat mudah sebenarnya. Next akan bertanyakan beberapa soalan kepada anda hanya perlu jawab dan record. Bila dah selesai jawab dan record, anda boleh upload ke profile untuk mendapatkan markah dari segi untuk video interview. Kita akan menganalisa video interview anda dari segi your body movement, your voice, your words dan sebagainya, dan kita akan berikan markah. Jangan risau kalau anda tidak bersedia, anda boleh saja berlatih terlebih dahulu video interview ini dengan menekan butang practice yang ada di bahagian video interview bersama NSU. Again, my advice, do not skip the video interview. Kalau anda rasa malu-malu sekalipun, don't worry, you can just practice first. Cakap depan cermin dulu ke, cakap dengan kawan-kawan dulu ke. Bila dah ready, tekan saja on dan boleh record your video interview bersama NSU. Baiklah, ini sahaja perkongsian untuk minggu ini. Bagaimana saya telah menerangkan kepentingan untuk menghasilkan your online profile untuk memudahkan anda memohon pekerjaan dan pada masa yang sama mengemaskini tentang maklumat terbaru berkenaan kerjaya anda. Jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi Anisio di Google Play Store dan juga menyertai salah satu Telegram channel Anisio untuk mendapatkan notifikasi terbaru berkenaan peluang kerja dan tips-tips kerjaya daripada Anisio. Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan terima kasih.